Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap kamu semua berada dalam keadaan sihat. Stay at home, jangan ke mana-mana. Kita akan sambung tajuk kita seterusnya, iaitu pemantapan kesepaduan nasional melalui etika dan peradaban. Ini merupakan tajuk yang kelima, minggu kelima, tapi kita dah kena perintah pergerakan kawalan pergerakan, jadi kita tak dapat sambung tajuk ni pada minggu-minggu yang lepas. Pemantapan kesepaduan nasional melalui etika dan peradaban. Antara objektif dalam tajuk ini ialah kamu akan faham tentang apa itu kesepaduan sosial dan kesepaduan nasional, juga bagaimana proses dan usaha ke arah mencapai kesepaduan nasional di di Malaysia ni lah. Kita ni sebuah negara yang majmuk. Kita perlukan kesepaduan nasional untuk saling memahami dan menghormati. Ini definisi dia. Saya fikir kamu boleh baca kemudian. Saya akan berikan slide ini. Tapi untuk penjelasan, apa yang dimasukkan dengan kesepaduan sosial ialah jalinan hubungan kerjasama antara kaum, kelompok, berkongsi aktiviti kebudayaan, pinjam-meminjam unsur budaya masing-masing. Itu yang kita panggil kesepaduan sosial. Sosial ni ialah komuniti masyarakat yang di Malaysia ni ialah terdiri daripada berbagai kaum, bangsa, agama. Jadi kita berduduk dalam sebuah masyarakat di mana semua ahli masyarakat ini dengan kepelbagaian latar belakang dan budaya, kita duduk dalam sebuah masyarakat, jadi kita panggil itu sepadu. Jadi bagaimana dalam masyarakat ini nanti dapat menjalinkan hubungan kerjasama antara kelompok. Mungkin di situ berlakulah perkongsian antara budaya. Mungkin kita pinjam budaya orang lain. Apa contohnya budaya ampau, ataupun kita pinjam budaya kaum lain yang mungkin elok kita sesuaikan dalam sebuah masyarakat lah. Contohnya apa? Makan buffet. Buffet itu bukan budaya Malaysia asalnya. Jadi kita hari ini kita pinjam budaya itu dan kita amalkan lah. Apa lagi dalam konteks Malaysia ni banyak lagi lah budaya yang kita pinjam-meminjam. Ada orang Cina pinjam budaya orang Melayu, ada orang Melayu pinjam budaya orang Cina, orang dia pinjam budaya orang Cina dan orang Melayu, dan begitulah berinteraksi antara satu sama lain. Jadi ia merupakan kesepaduan sosial ni merupakan elemen penting dalam memastikan sebuah komuniti atau negara itu berada dalam keadaan aman dan harmoni. Jadi yang demikian, kesepaduan sosial merujuk kepada satu proses bagaimana menyatupadukan sebuah masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga kepada tanah air. Jadi kesepaduan sosial ini dia bukan suatu satu bentuk satu keadaan yang perlu kita bina. Dia bukan tiba-tiba ada. Itu maksud saya. Dia adalah satu proses. Maknanya ada strategi, ada yang kena buat, ada masing-masing memainkan peranan. Dia bukan kita lahir saja tiba-tiba kita sudah menjadi bersatu padu, tidak. Kita ada Cina, India, Melayu, di Sabah, Sarawak kita ada Kadazan, kita ada Iban, kita ada kaum-kaum lain, kita ada orang asli. Jadi kita
berkongsi sekolah, kita berkongsi jalan raya, kita berkongsi universiti. Jadi dia bukan satu perkara yang tiba-tiba boleh duduk sama, tetapi dia adalah satu proses. Ada peranan yang dimainkan oleh pihak kerajaan, ada peranan yang dimainkan oleh masyarakat. Kita sebagai individu juga turut sama menyumbang kepada kesepadan sosial yang akhirnya kita dapat nikmati hidup dalam keadaan harmoni, aman, sentosa, bahagia, macam inilah seperti mana yang kita ada sekarang. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang penting, perlu kita fahami agar setiap orang dapat memainkan peranan dia lah. Kerajaan ada peranan dia sendiri, dan kita sebagai individu dalam masyarakat juga turut memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan kesepaduan sosial di Malaysia inilah. Kemudian di Malaysia ni kita hidup disebut sini aman, stabil, makmur. Ini maknanya kita telah berjaya membina sebuah kesepaduan sosial dalam kalangan kita, warga Malaysia, dan itu semua adalah berdasarkan kepada rasa hormat, saling menghormati budaya orang lain, tidak ada kecaman, tidak ada penghinaan kepada budaya pihak lain. Di situlah berlaku tolak ansur dan disebut sini saling percaya sesama kita lah. Jadi kalau ada tolak ansur, mungkin ni maksudnya dalam banyak-banyak perkara ini tidak ada yang kita boleh bersetuju semuanya, tapi di situlah peranan kita bertolak ansur, mana yang perkara boleh kita bawa bincang, ada perkara yang kita setuju bersama, ada yang perkara yang kita terpaksa setuju. Terpaksa, saya tekankan terpaksa. Ada kalanya orang Melayu setuju terpaksa dengan sesuatu dasar, ada kalanya orang Cina, orang India juga bersetuju terpaksa bersetuju dengan sesuatu dasar, yang akhirnya nanti dia akan membentuk kesepaduan sosial itulah. Kalau tak ada toleransi, tidak ada tolak ansur, ini perkara yang cukup sukar untuk kita wujudkan apa yang kita panggil kesepaduan sosial dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey, jadi berdasarkan kepada isu ini ataupun tajuk ini, kita akan lihat bagaimana ataupun kita nak lihat mungkin ada ciri-ciri ataupun apakah yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan khususnya dalam mewujudkan sebuah negara, sebuah masyarakat yang bersatu padu seperti mana yang kita ada pada hari inilah. Okey, ada disebutkan sini ada 5 syarat, prasyarat kepada kesepakatan sosial ataupun kesepaduan sosial, social bonding. Pertama disebut di sini lah taraf kebendaan yang berkualiti, seperti punya indeks kualiti hidup yang sederhana dan terus ke tinggi lah. Taraf kebendaan ni maksudnya apa? Indeks kualiti hidup. Contohnya kita dapat ukur KDN, pendapatan per kapita, KDNK, bukan KDN, KDNK, garis, kita dapat memberikan garis kemiskinan contohnya, ataupun sekarang hari ini kita sangat popular dengan B40 contohnya. B40 ni below 40 ni maknanya mereka yang mendapat pendapatan isi rumah bawah daripada garis yang telah ditetapkan itulah. Itu mungkin B40 ni contohnya golongan miskin, mungkin gaji bawah 1000 begitu. Dan kita ada M40 medium 40, dan kita ada T20 top 20. Jadi dalam masyarakat kita ni ada indeks, dia ada skala dia yang telah digariskan oleh pihak kerajaan untuk melihat
masyarakat ini dalam konteks pendapatan isi rumah. Jadi kita boleh nanti kerajaan boleh membantu ataupun memberikan kemudahan, contohnya untuk semua rakyat dia, tetapi berdasarkan kepada pendapatan isi rumah ni tadi lah. Ada B40, M40, T20 ni merupakan kriteria yang telah dijadikan sebagai indikator untuk kerajaan melaksanakan dasar-dasar tertentu dia. Okey, selain daripada itu, akses kepada kemudahan yang boleh menjamin dan mempertahankan kualiti hidup. Jadi kemudahan ini, infrastruktur, prasarana yang telah dibina oleh kerajaan ini, dia mesti bersifat menyeluruh. Sekolah tu untuk semua orang, universiti untuk semua kaum, terbuka untuk semua kaum, apalagi kemudahan-kemudahan hospital terbuka untuk semua kaum. Jadi di situ merupakan faktor antara faktor ataupun disebut sini syarat yang penting untuk menjamin kita punya kesepaduan sosial ini, supaya semua orang merasakan dapat layanan yang sama, begitu. Kemudian kita ada aturan sosial yang stabil, aman dan selamat. Ini merujuk kepada contohnya penguasaan undang-undang, peraturan yang selamat, aman untuk semua orang, yang kita ada kedudukan politik yang stabil, macam itulah. Jadi pada situ kesepakatan ataupun kesepaduan ini dapat diperkukuhkan. Sebab apa? Semua orang hormat kepada peraturan undang-undang yang sama. Dia tak ada double standard. Tak ada double standard, orang ni boleh, orang ni tak boleh. Jadi dia sama semua, stabil, selamat dan aman untuk semua orang. Dan yang keempat, interaksi aktif berdasarkan jaringan dan pertukaran hubungan yang positif. Ni maksudnya apa? Interaktif ni maksudnya kita bersosial lah, kita berinteraksi antara satu sama lain. Di sekolah, mungkin di pasar, di pasar raya, di mana lagi, universiti, di hospital, ada interaksi yang aktif dan berlakulah disebut sebagai pertukaran hubungan. Maknanya kita berjual beli, orang Cina jual, Melayu beli, orang Melayu beli, India jual, Melayu jual, India beli, dan Cina juga beli. Jadi kat situ ada disebut pertukaran hubungan yang positif, saling menghormati. Saya sendiri sebagai seorang pensyarah, saya deliver kepada kamu semua tanpa ada rasa prejudis, tanpa ada rasa negatif, kan, tanpa ada barrier, ada halangan. Sebab saya Melayu, kamu Cina, ada 2-3 orang Melayu di sini, kemudian kita ada Indonesia, macam tu. Jadi disitulah berlakunya jaringan ataupun network lah, dan pertukaran tu berlaku, saling memerlukan, saling memerlukan antara satu sama lain, ada berlaku pertukaran. Dan yang kelima ialah wujudnya usaha positif ke arah penglibatan semua pihak dalam kegiatan arus perdana. Ini membawa maksud semua orang memainkan peranan yang penting. Ada usaha, ada strategi. Usaha ni maksudnya ada strategi macam mana nak buat. Awal tadi saya dah sebut, dia tidak datang automatically, tetapi perlu diusahakan, perlu disusun strateginya, program, aktiviti, dasar-dasar tertentu yang melibatkan semua orang, semua pihak, semua kaum, semua agama dalam kegiatan arus perdana. Maksudnya apa? Contohnya dalam konteks ekonomi, semua orang terlibat, bukan monopoli oleh sesuatu kaum, satu bangsa saja. Begitu juga dengan pendidikan, terbuka untuk semua.
Itu kita panggil kegiatan arus perdana. Jadi semua ini merupakan syarat yang penting dalam mewujudkan kesepaduan sosial yang kuat.